Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan masuk topik yang baru untuk matematik tingkatan 3, iaitu bab 5 nisbah trigonometri. So, untuk bab 5 ini sebenarnya dia agak panjang dan dia bermain dengan formula ataupun konsep-konsep yang kamu dah belajar, terutamanya sebab tu di tingkatan 1. Okey. Kalau kamu tengok, tapi hari ni kita akan masuk sedikit saja tentang nisbah trigo, sebab hari ni cikgu nak fokus kepada ulang kaji sedikit tentang teorem Pythagoras dan juga sedikit tentang sudut. Okey. So, untuk hari ni kita akan masuk sikit tentang sinus, cosinus dan tangent bagi sudut tirus segitiga sudut tegak. Okey, bila kamu tengok tajuk dia saja, kamu dah tahu kita akan bermain dengan segitiga sudut tegak. Okey. So, bila segitiga sudut tegak, macam yang berada dekat bawah ni lah segitiga sudut tegak kamu. So, kenapa sudut tegak? Sebab dekat sini dia ada sudut tegak 90 darjah. Okey. So, bila kita macam biasalah, cikgu dah pernah cakap, kalau kita bermain ataupun kita bermain dengan segitiga ni biasanya, kita akan kaitkan juga dengan segitiga ni dengan konsep-konsep lama yang kita dah belajar dahulu. Terutamanya antara yang kita akan masuk ataupun akan kita gunakan dalam topik ini, yang pertama sekali adalah teorem Pythagoras. Pakcik Pythagoras datang balik. So, teorem Pythagoras. Kemudian kedua, sedikitlah pasal sudut tirus. Okey. Yang ketiga, yang ni mungkin dalam penyelesaian masalah tapi tetap akan ada, iaitu luas segitiga. Ini biasanya dalam penyelesaian masalah lah, luas segitiga ni. Tapi yang pentingnya sekali adalah teorem Pythagoras ni. Kenapa cikgu nak revise? Kita revise hari ni tentang teorem Pythagoras sebabnya berdasarkan pemerhatian cikgu, teorem Pythagoras ni ramai yang keliru, terutama macam mana kamu nak cari sisi bertentang dengan sisi sebelah. Okey. Dan kenapa kita kena revise? Sebab dalam bab ini, bab 5 ni, memang kita akan guna teorem Pythagoras ni. Maksudnya kita akan guna konsep teorem Pythagoras, iaitu hypotenuse, sisi tentang, sisi sebelah tu semua kita akan guna untuk cari sinus, cosinus dan tangent. Okey. So, tanpa lengah masa, kita pergi kepada apa yang kita nak revise dahulu, iaitu pertama sekali kita nak revise tentang sudut. Okey. Sudut. So, sekarang ni untuk sudut, macam yang kita semua tahu ataupun yang kamu dah belajar dulu, kita ada 4 jenis. Okey, pertama sekali kita ada sudut tirus. Okey, kedua kita ada sudut tegak. Ketiga kita ada sudut cakah. Dan keempat kita ada sudut refleks. Okey, rasanya sudut tegak tak ada masalah kot. Sudut tegak rasanya semua tahu sudut tegak tu macam mana kan. Okey. So, sudut tegak biasanya sudut 90 darjah. So, theta dia adalah 90 darjah. Okey. Sekarang macam mana untuk sudut tirus? Sudut tirus kamu tahu bentuknya. Okey, bentuknya macam ni. Okey. Sudut kamu, saiz sudut berada dekat sini, theta. So, theta kamu ini nilai dia ada had dia. Maksudnya kat sini nilai dia mestilah lebih daripada 0 darjah, tetapi mestilah kurang daripada 90 darjah. Maksudnya antara 1 darjah sampai 89 darjah, 89.9999 darjah saja. Dia tak boleh sampai 90 darjah. Okey. So, itu untuk sudut tirus. Okey, sudut tegak tak ada masalah, 90 darjah. Okey, sudut cakar. Sudut cakar, okey, dia ada garis lurus dan sudut dia kembang sedikit. Kembang, so sudut dia berada dekat sini. Tetanya. Yang mana tetanya nilai dia mestilah antara 90, maksudnya lebih daripada 90 darjah, tetapi kurang daripada 180 darjah. Kenapa kena kurang daripada 180 darjah? Sebab kalau di 180 darjah, dia bukan lagi sudut, dia terus jadi garis lurus. Okey. So, refleks. So, untuk refleks pula. Okey. Refleks bentuk dia sama macam cakar ni. Cumanya kalau cakar ni kembangnya ke atas. Okey, tapi refleks ni kembangnya ke bawah. So refleks kamu kat sini. Dekat sini ke? Bukan. Situ bukan refleks. Okey, refleks kamu adalah dekat
sini. Sini reflex kamu. Okay. So, sudut reflex ni kalau sudut cakar antara 90 sampai 180. So, sudut reflex ni kalau kamu nampak dia lagi besar. So, lagi besar mestilah range dia pun lagi besar. So, dia mesti antara lebih daripada 180 darjah sehingga ke 360 darjah. So, itu sudut reflex. Okay, kenapa cikgu terangkan sedikit tentang sudut? Sebab dalam bab ni, kalau kamu tengok tajuk pun dia disebut bagi sudut tirus. Okay, kita akan main dengan sudut tirus. Kenapa cikgu beritahu apa nilai sudut tirus? Supaya bila kamu cari sinus, cosinus dan tangent bagi sudut tirus, kamu dapat nilai dia mesti antara ini sahaja. 0 hingga 90 darjah. Tak boleh dapat lebih, tak boleh dapat 120 ke 270 ke. Kalau kamu dapat antara lebih daripada 90, maksudnya cara kamu tu salah ataupun berlaku sedikit kesilapan dari segi macam mana kamu kira. Okay. So, itu yang pertama. Dalam bab ni kita akan apply konsep sudut tirus. Okay. Sebab apa? Dalam segitiga, sudut tirus kamu ada dekat 2/4. Yang pertama berada dekat atas ni A, dan yang kedua berada dekat bawah ni B. Dia ada 2 tempat. So, dekat sini A dan B kamu ini adalah yang kita panggil sebagai sudut tirus. Sinus, cosinus dan tangent bagi sudut tirus ni lah yang kita nak cari dalam segitiga sudut tegak. Okay. So, itu ulang kaji yang pertama. Ulang kaji kedua, ini panjang sikit. Teorem Pythagoras. Berjumpa lagi kita dengan Pakcik Pythagoras, Uncle Pythagoras kita. So, untuk teorem Pythagoras, okay, kebanyakan kamu, okay, kat sini cikgu lukiskan dahulu. Okay. Kita ada satu segitiga. Segitiga sudut tegak. Okay. Sini 90 darjah. A, B, C. Kalau cikgu tanya kamu, sudut sisi hipotenus, confirm kamu akan jawab hipotenusnya adalah H. Bila cikgu tanya, mesti kamu akan jawab sebab sisi paling panjang. Okay. Tetapi katakanlah, okay, bila kamu dah ada konsep macam tu, sisi paling panjang hipotenus. Okay. Tapi katakanlah konsep dia, sebab kalau macam kat sini kamu nampak kan dah tentu AB ni paling panjang. Tapi katakan dalam soalan kadang-kadang dia macam ni. A, B, C. Kalau kamu punya konsep tentang hipotenus tak kukuh, mungkin kamu akan kata AB ini adalah hipotenus. Mungkin ada antara kamu kata yang BC ini adalah hipotenus. Okay, mungkin ada yang kamu kata, cikgu ni bukan 90 darjah ni. Okay. Sekarang ni, katakan ini adalah 90 darjah. Di mana sebenarnya hipotenus kamu? Adakah hipotenus kamu dekat sini ataupun di bawah ini? Okay, jawapan dia adalah, okay, macam mana kamu nak tahu hipotenus kamu? Mestilah berada dekat bawah di sini, H ni, H yang di bawah. Okay, sebab apa? Selain daripada hipotenus itu adalah sisi paling panjang, hipotenus juga, cara kamu nak kenal pasti dia, kalau kamu tengok kat contoh 1 kat sini, tulis siap-siap contoh 1. Okay, kalau kamu tengok, okay, sisi hipotenus mestilah sisi yang berhadapan dengan sudut 90 darjah dekat bawah ni. Okay, selain dia paling panjang, betul, dia sisi paling panjang, dia juga mestilah sisi yang berdepan dengan sudut 90 darjah. Okay, dari dua ciri. Kenapa kamu kena tahu yang dia berdepan ini? Supaya bila keluar soalan bentuk macam ni, kamu boleh kenal pasti mana satu hipotenus dia. Sebab bila kamu dah tahu hipotenus, automatik untuk cari tentang yang sebelah dah senang sebenarnya. Okay, so itu contoh 1. Panjang hipotenus dia dekat PR. So cikgu tulis siap-siap, hipotenusnya adalah PR dekat sini. Okay, tengok pula contoh 2 kat bawah ni. Contoh 2. Okay, tengok contoh 2. Okay, contoh 2 kat bawah ni. Okay, kita tengok kedudukan 90 darjah kita. Okay, masih lagi dekat tempat yang sama. Automatik yang berdepan dengan dia adalah hipotenus. So, hipotenus kita masih lagi PR. Okay, tak ada masalah. Okay, sekarang hipotenus tak ada masalah. Banyak boleh jawab sebenarnya hipotenus kat mana. Sekarang ni, masalah kamu adalah mana kamu nak cari sisi sebelah dengan sisi tentang. Sebelah dan tentang. Sebelah dan tentang, tentang dan sebelah. Biasanya ramai yang macam keliru. Macam mana sebelah kan? Mana satu tentang, mana satu sebelah. Macam tu lah. Macam keliru-keliru macam tu kan. Okay, tak apa. Jangan keliru. Benda boleh settle. Okay. Sekarang ni, nak tahu kedudukan sisi tentang dengan sebelah.
Okey, dengar betul-betul saya cakap. Dia kata, okey, konsep dia macam ni. Nak tahu sisi sebelah dengan sisi tentang, kedudukan kedua-dua sisi ini bergantung kepada di mana terletaknya sudut tirus yang dikehendaki. Kedudukan sisi tentang dan sisi sebelah bergantung kepada kedudukan sudut tirus yang dikehendaki. Okey. So, berdasarkan ayat cikgu tadi, kalau kita nak tahu sisi tentang dan sisi sebelah, kita kena tengok dekat soalan kat mana dia bagi kita sudut yang dia nak. Okey. Contoh, tengok contoh 1, sudut yang dia nak ada X ni. Nampak X kat bawah ni. So, bila X berada di bawah, kita dah tahu tadi hipotenus kita adalah PR. Okey, bila X kita, sudut tirus kita berada dekat bawah sini, okey, automatik, okey, kita dah boleh tahu sisi tentang. Sebab sisi tentang ini adalah sisi yang mana dia mesti berhadapan dengan sudut yang dikehendaki. So, automatik dekat sini sisi tentang kita adalah PQ. So, kita dah tahu hipotenus PR. Kita dah tahu PQ kita tentang. So, automatik yang kat bawah ni tertinggal kosong ni, ini adalah sisi sebelah. So, sisi sebelah kita kat sini QR. Okey, macam tu. Ikut kepada kedudukan sudut tirus. Okey. Tengok pula contoh yang kedua. Okey, tak percaya, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey. Dia bagi, okey, hipotenus dah sama tadi. So, kita tengok pula di mana kedudukan sudut yang dia nak ataupun sudut yang diberi kita. Okey, sudut yang diberi kita adalah dekat atas ni. Y. Oh, salah. Okey, Y. Y ni yang dia nak. So, Y dekat atas. So, bila Y dekat atas, automatik sisi yang berdepan dengan Y adalah sisi yang berada dekat bawah ni. So, automatik sisi bawah ni iaitu QR ini akan jadi sisi tentang. Okey. Hipotenus masih lagi sama sebab 90 darjah dia tak berubah kedudukan. Okey. Yang berubah cuma kedudukan sudut tirus. Yang ni tadi kat sini, dekat sini. Yang ni contoh kedua, sudut tirusnya dekat atas. Sudut 90 darjah dia tak berubah tempat, masih lagi di tempat yang sama. Okey. So, kita dah tahu sisi tentang kita QR. So, kita dah tahu hipotenus kita PR. So, automatik sisi yang kosong kat sebelah ni adalah sisi sebelah dia iaitu PQ. Sebab tu saya cakap penting untuk kamu tahu konsep di mana sisi tentang, di mana sisi sebelah dan di mana sisi hipotenus. Penting sebenarnya. Okey. So, kita tengok lagi contoh. Tak payah tengok contoh lah. Kita boleh, daripada dua contoh ni, kita boleh rumuskan beberapa perkara. Pertama sekali. Okey. Okey. Sisi hipotenus. Okey. Hipotenus kamu adalah sisi yang paling panjang. Dah betul lah kamu cakap tadi, paling panjang. Okey. Dan dia juga adalah sisi yang depan ataupun berada depan sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. Okey, dia ada dua lah. Okey. Kedudukan dia berdepan. Okey. So, sekarang ni tentang sisi tentang pula. Okey, sisi tentang dia adalah sisi yang berhadapan ataupun dia betul-betul dekat depan sudut tirus. Okey. Sebelah pula adalah sisi yang berada dekat sebelah sudut tirus. Dia senang-senang. Kalau kamu dah tahu hipotenus, dah dapat tentang, automatik yang kosong tu dia akan jadi sebelah. Okay. So, sekarang ni, okay, ini rumusan dia tentang macam mana kamu nak tahu kedudukan, mana sisi hipotenus, mana sisi sebelah, mana sisi tentang. Okay. Kenapa benda ini penting? Sebab dalam bab ini, inilah kunci utama dalam bab 5. Kamu tak tahu benda ni, tak dapat kenal pasti mana satu hipotenus, mana satu tentang, mana satu sebelah. Susah untuk kamu cari sinus, cosinus dan tangent bagi segitiga sudut tegak. Okay. So, dalam ni juga, okay, teori Pythagoras juga, kamu ada belajar tentang, okay, rumus dia. Okay, rumus umum yang diberi. Okay, rumus. So, rumus umum yang diberi kita adalah, okay, katakan kita ambil contoh yang kedua. Contoh kedua, hipotenus kita PR. So, dia nak cari PR
kuasa 2 sama dengan, PR ni konsep paling panjang, sisi paling panjang. So nak cari sisi paling panjang, automatik lah kita akan tambahkan sisi yang pendek 2 ni. Yang someloteh 2 ni kita akan tambahkan. So bila tambahkan, kita akan ambil PQ, sebab ni kuasa 2. So PQ pun kuasa 2, tambahkan dengan QR kuasa 2. Ini adalah rumus. Ini adalah rumus umum yang diberi pada kita. Ini adalah rumus umum yang diberi pada kita. So kadang-kadang soalan, dia bagi kamu macam ni. Dia suruh kamu tulis rumus untuk cari panjang PR sahaja. PR je. Dia suruh cari PR je. So kamu belajar rumusnya PR kuasa 2, tapi dia nak PR sahaja. So apa jadi kat kuasa 2 ni? Kuasa 2 ni sebenarnya akan pergi ke sebelah hadapan. So bila pergi ke sebelah hadapan, kamu akan dapat jawapan dia PQ kuasa 2 tambah QR kuasa 2 masih lagi benda yang sama, cumanya kuasa 2 yang dekat belakang tadi dipindah ke depan, dapat punca kuasa. So biasanya teorem Pythagoras ni dia bergantung kepada apa yang dia nak. Kalau dia nak panjang PR sahaja, gunakan formula yang ini. Kalau dia tanya PR kuasa 2, gunakan formula yang ini. Tapi cara nak selesaikan dia masih lagi sama. Nanti kamu tetap perlu punca kuasakan untuk dapat panjang PR. So ini adalah perkara kedua yang kamu kena ingat. Ketiga lah sebenarnya, selain daripada sudut tirus tadi. Ini adalah perkara kedua. So itu sedikit tentang teorem Pythagoras dan juga sudut tirus. Sekarang barulah kita masuk kepada bahagian utama sekali kita dalam bab ini, iaitu baru kita nak perkenalkan apa itu nisbah trigonometri. So barulah kita nak masuk apa itu nisbah trigonometri. So nisbah trigonometri ada 3 jenis. Pertama adalah sinus, kedua cosinus, ketiga adalah tangent. Sinus, cosinus, tangent. Panjang kan? Kalau kamu tengok, sinus adalah panjang sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Cosinus sama dengan panjang sisi sebelah bahagi dengan hipotenus. Tangent, panjang sisi tentang bahagi panjang sisi sebelah. Sekarang ni panjang dia punya, nampak pun panjang-panjang kan? Panjang dia punya formula. So nak senang, mudahkan saja, kamu cuma boleh buat akronim. So cikgu tolong mudahkan kamu kat tepi ni. Cikgu tolong mudahkan. So formulanya saya tuliskan kat tepi ni. Sin. Sinus panjang kan? So biasanya kita tulis dengan keadaan sin. Sin theta. Theta tu sudut lah. Sin theta sama dengan, sebab kita nak kira nilai sudut kan, sebab tu nilai sinus sudut sama dengan panjang sisi tentang bagi dengan hipotenus. So tentang tu cikgu letakkan T perkan dengan hipotenus H. Itu yang pertama. Kedua, cosinus pula. Cosinus panjang, tak payah susah-susah, kita ambil saja cos theta sama dengan panjang sisi sebelah bagi dengan hipotenus. So sebelah kita ambil S, hipotenus kita ambil H, S per H. Dah dapat dah yang kedua. So yang ketiga, tangent panjang juga. So kita tulis je tan, pakcik tan. Tan theta sama dengan sisi tentang bagi dengan sisi sebelah. So tentang T sebelah akan jadi S. So kamu tak payahlah susah dalam exam. Sinus sama dengan panjang sisi tentang bagi dengan hipotenus. Panjang kan? So kamu ingat saja dalam bentuk ini. Kalau kamu nak senang, cikgu sarankan kamu untuk buat akronim. Contohnya, kalau tan nak buat akronim, boleh buatlah akronim dia.
Okay, buatlah akronim. Contohnya untuk tan, teh tarik sedap. Tan, teh tan tarik tentang sedap sebelah, bahagian sebelah. Teh tarik sedap. Kemudian mungkin kos kamu boleh buat ikutlah kamu nak macam mana. Kos nak buat makanan ke, nak buat apa benda yang senang kamu nak ingat lah. Janji apa yang kamu ingat tu adalah akronim. Bukannya waktu dalam exam tiba-tiba sedapnya tertarik kita terus tak ingat. Bukan. Okay, akronim benda yang kamu membolehkan kamu untuk ingat kamu punya formula. Apa bagi apa, apa bagi apa, bagi apa. Okay, so sekarang ni dalam segi formula dia. Sebab tu cikgu cakap tadi penting untuk kamu tahu ini. Ini penting. Okay, sebab kalau kamu tengok formula dia, semua dia bermain dengan sisi tentang hipotenus sebelah. Okay, so penting untuk kamu tahu di mana kedudukan hipotenus, di mana kedudukan tentang, di mana kedudukan sebelah. Okay, so sekarang ni tentang, hipotenus, tentang dan sebelah. So sekarang ni sebenarnya formula ni nanti kita akan guna paket untuk cari nilai dia. Tetapi hari ni kita tak nak masuk dulu pasal nilai. Kita nak biarkan dahulu nilai tu. Kita nak bantu kamu untuk kenal pasti formula dia ini dengan cara kamu kenal pasti mana kedudukan tentang sebelah dan juga hipotenus dalam soalan. So tengok kepada soalan contoh. Ini contoh soalan. Contoh lah. Saya bagi contoh. Contoh. Dia kata lengkapkan jadual berdasarkan rajah di sebelah. Rajahnya bukan kat sebelah, kat bawah ni. Rajah dia. Cikgu dah tukarkan kedudukan rajahnya ada dekat bawah ni. So, ini adalah Q. So, dia bagi kita jadual. Sin X, cos X, tan X, sin Y, cos Y, tan Y. Sekarang ni dia bagi kita gambar rajah satu segitiga sudut tegak yang mana ada dua sudut tirus X dan juga Y. Sekarang ni kita settlekan satu-satu. Tak payah gelojoh, kita tenang je dulu. Kita settlekan satu-satu. Kita cari dahulu untuk X ni dahulu. Dekat sini X ni adalah sudut. X dan Y ini adalah sudut. Dalam formula yang cikgu bagi tadi, cikgu tulis theta kan? Theta. So theta ni juga kamu boleh gantikan dengan X dan Y. Ikut soalan. Cuma tan theta, cuma cikgu letak theta sebab dia adalah formula asas. Tapi nanti theta tu kalau soalan dia cakap sudut Y, gantikanlah dengan tan Y. So contoh kita tengok kat sini. Kita cari dulu untuk untuk sudut X. Untuk sudut X kita ada sebelum nak cari kita tahu formula dia. Kalau kamu rasa kamu confused tu kita senaraikan dahulu formula dia. Kalau sin sama dengan sin theta sama dengan tentang bagi hipotenus. Kemudian kalau cos theta sama dengan sebelah bagi hipotenus. Kalau tan theta sama dengan tentang bagi sebelah. Kita tarik sedap. So sekarang ni kita kenal pasti dahulu di mana kedudukan tentang, di mana kedudukan sisi hipotenus dan di mana kedudukan sebelah berdasarkan kepada kedudukan Y kita. So, sekarang kita nak cari X dahulu kan? So, kita cari dulu. So, X kita dekat sini. Ni X kita. So, X kita kat sini. So, kita cari dulu hipotenus. Benda paling mudah, cari dulu hipotenus. So, hipotenus kita paling panjang ni, kompel-kompel lah. Sini akan jadi hipotenus kita. So, sini adalah hipotenus. So, cikgu tulis kat sini, hipotenus kita adalah PR. Kamu nak buat RP pun boleh, tak ada masalah. Terbalik pun tak apa. Kemudian, dah dapat hipotenus. Sekarang, X kita dekat bawah ni. So, automatik yang berada berdepan dengan dia ni, ada gap kat sini, berdepan ni, automatik dia akan jadi dia punya sisi tentang. Dia akan jadi tentang. So, bila kat sini tentang, sini hipotenus, automatik di bawah ini adalah automatik yang dekat bawah ni akan jadi sisi sebelah dia. So, tentang kita adalah QR ataupun RQ. Kita punya sebelah adalah PQ.
So dah ada 3 benda ni, barulah kita boleh masukkan formula kat bawah ni untuk cari sin X, cos X dan juga tan X. So untuk sin, tentang bagi hypotenuse. So tentang bahagi hypotenuse. So tentang kita adalah QR. Okay, so QR bagi dengan hypotenuse kita adalah PR. So QR per PR. Dia macam tu. Okay, dah settle. Okay, so lepas tu katakan pula, okay, untuk cos X, cos kita adalah sebelah bagi hypotenuse. So sebelah kita adalah PQ. So PQ bagi dengan hypotenuse kita adalah PR. Dah settle. Kemudian untuk tan, dia tarik sedap. Tentang bagi dengan sebelah. So tentang kita adalah QR bagi dengan sebelah kita adalah PQ. Dah settle. So bila kamu dah dapat bentuk ni, dalam bentuk nisbah macam ni, barulah kamu boleh cari nilai. Tapi soalan ni sekarang dia tak ada nilai kan. So kita cari dia dalam bentuk nisbah ini saja terlebih dahulu. Okay, so sekarang ni adalah untuk sudut X. So kita cari pula untuk sudut Y. Okay, sebab tu saya cakap kita kena buat dia satu-satu. Okay, so untuk sudut Y, okay, macam biasa, sudut Y kedudukannya berada dekat sini. Ni sudut Y, dekat atas. Okay, sekarang kita tengok kedudukan hypotenuse berubah atau tidak. Tidak, sebab masih lagi masih lagi kamu punya sudut 90 darjah masih lagi berada di tempat yang sama, dan PR masih lagi dan PR adalah sisi paling panjang. So automatik kamu punya hypotenuse masih lagi yang sama, iaitu cikgu tulis kat sini, hypotenuse-nya adalah PR. Okay, sekarang tengok kedudukan Y, sebab yang ni dia nakkan untuk Y. So kita tengok kedudukan Y. Y dekat atas. So bila Y dekat atas, automatik yang berada dekat bawah ini akan jadi sisi tentangnya. Akan jadi sisi tentang. So tentang dia berubah jadi PQ. Kemudian tentang dah dapat kat sini. So automatik sini belum label. So automatik sini adalah sebelah. So sebelah dia adalah RQ. Nampak tak ada berubah. Kalau dekat sini tadi T dia adalah QR, kat sini T dia adalah PQ. Dia terbalik sebab kedudukan X dengan Y dia berada dekat tempat berlainan. Okey, so nak cari sin Y, cos Y dengan tan Y, gunakan cara yang sama. Masukkan guna formula yang kita dah belajar ni. So kita cari untuk sin Y. Sin Y adalah tentang bahagi hypotenuse. So tentang kita adalah PQ. PQ bagi dengan hypotenuse kita adalah PR. Okey, kemudian cos pula. Cos Y kita adalah sebelah bagi hypotenuse. So sebelah kita adalah RQ bahagi dengan hypotenuse kita, iaitu adalah PR. Okey, so untuk tan, dia tarik sedap. Itu je lah yang cikgu ingat. Okey, so tan adalah tentang bahagi dengan sebelah. So tentang kita adalah PQ, sebelah kita adalah RQ. So dah settle. Okay. Kalau soalan macam ni keluar dalam bahagian B, exam kamu boleh dapat markah lah. Okay, so ini cara macam mana, macam itulah contohnya macam mana kamu nak cari. Bila dia suruh lengkapkan macam ni, dia tak ada bagi apa-apa nilai. Dia semua, maksudnya jawapan kamu mesti dalam bentuk sisi. Sebenarnya contoh ni untuk ajar kamu macam mana nak kenal pasti, nak kukuhkan asas kamu macam mana nak kenal pasti mana hypotenuse, mana sisi tentang, mana sisi sebelah sebenarnya. Dan dalam masa sama untuk bantu kamu masuk ataupun familiar dengan formula yang diberi. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So secara konklusinya untuk hari ini, benda yang kita belajar adalah kita ulang kaji sedikit tentang sudut tirus. Okay, ulang kaji sikit tentang sudut tirus. Ini yang penting. Okay, kemudian kita juga ulang kaji tentang macam mana nak kenal pasti di manakah hypotenuse kamu, di manakah tentang sisi tentang, dan juga di manakah sisi sebelah. Okay, dan kamu juga belajar tentang rumus, macam mana kamu nak ubah rumus formula asal yang diberi dalam teorem Pythagoras ke dalam bentuk yang sebegini.
Okay. Dan yang terakhir kita masuk sedikit tentang nisbah trigo. Kita belajar tentang formula dia. Okay. Formula dia cikgu bulatkan kat sini. Okay. Ini adalah formula dia. Yang mana formula ini kamu perlu ingat sebab dia tak ada dalam exam. Macam cikgu cakap tadi, gunalah akronim apa yang sesuai untuk kamu ingatkan dia. Okay. Dan di sini diingatkan theta boleh digantikan dengan theta kamu ini, dia tak semestinya jawapan kamu kena jadi tan theta sama dengan apa. Dia bergantung kepada soalan. Kalau macam bawah ni, soalannya sudut dia adalah X dan Y. So, gantikan theta ini. Theta kamu ni akan digantikan kepada X dan Y. X ataupun Y. Ikut soalan. Okay. So, dan kita ada buat sedikit contoh lah. Okay. So, cumanya satu cikgu nak ingatkan. Okay. Bila dia tanya pasal CC. Okay, contohnya kamu nak dia suruh labelkan sisi hypotenuse. So, kamu pun cabutlah. Contohnya, hypotenuse kat sini adalah PR. Kalau kamu sebut, contohnya, cikgu tulis dalam pen merah. Okay, contohnya, kalau kamu ditanya hypotenuse, lepas tu kamu sebut hypotenuse, kamu tahu hypotenuse kamu garis PR ni. Tapi kamu cuba mention P atau R sahaja. Automatik jawapan kamu akan salah. Sebab apa? Bila kamu mention satu sahaja, dia bermaksud kamu cuma letakkan satu titik sahaja. Maksudnya titik P, titik R. Titik P ataupun titik R. Okay. Kalau CC, kamu tak boleh letak macam ni. Sebab yang ini dia indicate adalah titik. Maksudnya titik P dekat sini, titik R dekat sini. So, kalau disebut tentang CC, okay, sebab hypotenuse ni kan CC. Tentang pun CC, sebelah pun CC. Okay. So, kita kena gabungkan dua huruf tersebut. So, dia jadilah PR, QR, PQ. Kamu tak boleh tulis salah satu huruf saja. Kalau tulis salah satu huruf, salah. So, ini adalah benda yang kamu perlu elakkan. Ni yang kita tak nak sebenarnya. Okay? Sebab kalau kamu buat kesalahan ni, memang sangat rugi sebenarnya. Dah betul. Konsep dah betul. Tapi cara penulisan salah. Hilang markah. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. So, kalau ada apa-apa masalah, boleh PM saya seperti biasa. Jangan lupa tinggalkan nama dan juga kelas anda di bahagian komen. So, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.